Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want. Assalamualaikum. Kami berdua ni daripada Masin Salah. Jadi hari ni kami nak interview Puan sebagai salah satu kerja daripada khusus pembangunan kerjaya kami lah. Jadi kami nak tahu lah, boleh tak Puan ceritakan sikit latar belakang Puan, perkenalkan diri Puan dulu. Okey, baik. Nama saya Kasha Bibi binti Ahmad. Okey, berkerjaya sebagai seorang pegawai optometri di Hospital Teluntai. Okey, sebagai sedikit latar belakang tentang kerjaya optometri. Selepas SPM, saya melanjutkan pelajaran di Universiti Awam, Universiti Islam Antarabangsa dalam peringkat asasi dan kemudian melanjutkan ke peringkat ijazah dalam bidang optometri juga di universiti yang sama di UIA. Untuk soalan pertama, kami nak tanya macam mana Puan boleh masuk dalam bidang optometri, macam mana laluan nak masuk dalam belajar? Baik, okey, untuk laluan sebagai kerja optometri ni kami selepas SPM kami melanjutkan ke bidang asasi selama 2 tahun dalam bidang sains kesihatan dan sekutu. Dia balik lagi menjurus kepada bidang optometri. Selepas asasi kami akan memiliki satu interview untuk kami memilihlah sama ada program yang kami sorry, ini berdekat lagi sekali soalan apa soalan dia? Untuk soalan pertama, kami nak tanya macam mana Puan boleh terjerumus masuk dalam bidang optometri sendiri? So selepas SPM saya melanjutkan ke bidang asasi program sampai 2 tahun dalam bidang sains kesihatan bersekutu. Okey, selepas daripada itu baru program itu dikhususkan ke dalam bidang optometri. Terdapat beberapa lah pilihan selain optometri. Ada program selain itu adalah contoh dietitian, radiografi ataupun X-ray, audiologi dan salah satunya adalah optometri lah. Jadi untuk soalan yang kedua, kita tak nak tahu you mana lagi yang menawarkan bidang sains kesihatan bersekutu Untuk degree ijazah optometri lah. Kalau macam asasi tu silap cok. Asasi tu dia lain universiti, lain jenis nama. Dia bukan setiap you tu sama sains kesihatan bersekutu. Macam kalau you UKM ke dia macam lain lah. Yang tak tahu ni UIA je tahu. Okay. Tapi kalau untuk program optometri ni terdapat beberapa universiti yang menawarkan bidang optometri. Salah satunya ialah UIA, UiTM dan UKM untuk public sector lah. Untuk private sector ada terdapat beberapa juga universiti, college iaitu MSU, Segi College dan juga UCSI. Itu untuk dalam negara. UCSI kita juga untuk dalam negara lah. Luar negara pun ada juga. Salah satunya Cardiff University ada, University of Wales, ada beberapa lah. Terus tu untuk soalan ketiga pula, dulu masa belajar, Puan dah ambil mana-mana beasiswa? Dulu time saya belajar tak ada. Tapi ada beberapa lah beasiswa yang ditawarkan, antaranya beasiswa kerajaan lah. JPA, MARA, PTPTN pun ada. So beasiswa dari kerajaan negeri pun ada. Okay, soalan keempat. Apa nasihat Puan dekat mereka yang nak dapatkan bidang optometri sendiri?
Okay, nasihat ya untuk sesiapa yang berhajat untuk sambung bidang optometri ni. First sekali bagi saya kena ada minat. Bila ada minat, kita akan apa-apa pun cabaran yang mendatang, kita akan tempuhi dia lah dengan dengan sabar dan tabah. So di mana-mana setting pun kita kerja sebagai optometris, sebab kami ada beberapa jenis juga, ada yang di bahagian klinikal, ada yang di bahagian retail juga. So bila kita minat tu, kita akan tak putus asa lah. So kita akan sekejap macam dulu. Apa tadi soalan? Nasihat untuk nasihat. Macam tu lah kan, nasihat tu nak yang minat lah apa ni. Lagi next, bagi idea sikit boleh tak? Aku tak boleh dapat soalan spot. Keluarga. Kira tujuan doktor dulu macam Minat je lah. Minat lah. Dia orang sebenarnya akak tak mampu optometri ni apa. Akak main gamer je masuk saya situ. Sebab akak pun boleh dapat apa kejap. SPM akak 10A. Nak sambung dentist sebenarnya. Tapi bila masuk asasi tu, akak letak sains kesihatan bersih-bersih tu pilihan yang ke-6 kot akak rasa. First adalah dental, medik, farmasi, tapi tak dapat kan. Lepas tu sekolah satu B plus akak biology. Tapi syarat minimum tu C plus at least C. Tapi itulah tak ada lagi kan. So dah masuk asasi tu baru tahu ada, kita ada interview. So dah interview baru tahu ada mata, ada X-ray. Macam nak masuk degree tu baru decide. Okay lah mata, so pakai spike itu je. Okay, tanya balik. So, next soalan dia, apa contoh syarat kelayakan untuk jadi optometris ni? Okay, syarat kelayakan kita ada beberapa lah untuk at least kalau SPM kena ada subjek yang kena dapat tu at least ada C lah, C dan ke atas untuk especially dalam subjek sains, biologi, fizik, kimia, dan kena lulus semua subjek lah, subjek-subjek yang ni. Lepas kan, kalau macam kita tak boleh nak jadi optometris, ada tak bidang lain yang kerja lain yang melibatkan mata juga lah kan? Optometris juga lah kan, tapi bukan jadi macam Maksudnya bekerja di hospital. Macam cakap tadi, dia ada beberapa setting lah. Satu dekat retail, kita panggil optometris retail lah, ataupun optometris clinical, ataupun optometris yang academician. Untuk yang akademik ni, mereka punya pelajaran lagi di peringkat yang lebih tinggi, iaitu sarjana atau masters, dan seterusnya PhD, dan menjadi academician ataupun lecturer pensyarah. Yang di bahagian retail, mereka bekerja di premis kedai cermin lah. Tapi menawarkan dalam masa yang sama, menawarkan perkhidmatan sama macam kami di hospital setting. Dan yang ketiga, di hospital setting lebih kepada klinikal lah. Kami berjumpa dengan pesakit dan membantu ophthalmologist lah untuk melakukan pemeriksaan mata. Ini soalan yang terakhir. Apa macam kalau kami dah tak dapat nak jadi optometris kan, apa pesanan kakak? Okay. Dah masuk. Okay, macam kakak cakap tadi, pesanan first sekali memang kena ada minat. Dia apa-apa kerjaya pun, apa-apa kerjaya sekalipun, first thing is kena ada minat, passion, dan kita cuba usaha lah apa yang terbaik. Once kita dah berada dalam career pathway tu, kita study, kita score, dan kita untuk kita berbakti lah kepada masyarakat. So dulu akak macam mana kata first ialah sebab minat, dan akak rasa macam suka jumpa dengan masyarakat. Kita nak give something to benefit others lah. Kita
nak menyumbang sesuatu. Sebab pilihan mata ni kita nampak dia macam kecil, tapi kita belajar satu organ, satu mata tu dalam masa 4 tahun. Which is kita nampak macam kecil mata, tapi 4 tahun kita belajar. So lepas daripada tu efek dia kepada seseorang tu sangat besar. Betul, kalau kita bantu orang dengan izin Allah, dia dapat penglihatan yang lebih jelas, macam-macam dia boleh buat dalam tulisan dia. Kalau macam yelah, lebih kepada macam kalau kita sebagai optometrist ni, kita macam banyak beri preskripsi kan untuk pakai spek ke, patient dapat melihat dengan lebih jelas tu, memberi satu kepuasan hadapan. So kalau kalian mempunyai minat yang sama lah, macam seronok tau sebenarnya bila kita pakai kan, maksudnya bila kita lepas buat reflection ke apa ke, NDI examination kan, macam pakai spek, rasa macam terang, kita rasa macam Allah, dan rasa macam puasnya, rasa macam best lah benda tu. Something yang cannot be described. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. So kita dah habis. Thank you Atin. Thank you Noha.